adalah perbandingan prestasi Barisan Nasional pada PRU 14 dan PRN Sabah. Okey. Dan juga prestasi warisan pada PRU 14 dan PRN Sabah. Keputusannya kalau secara nombor 1, kita lihat bahawa wujud satu pergabungan baru yang dinamakan Gabungan Rakyat Sabah yang tidak pernah wujud sebelum ini. Dan Gabungan Rakyat Sabah meliputi satu parti yang bekas Pakatan Harapan, iaitu PPBM. Ya, walaupun dia guna nama Perikatan Nasional, tetapi itu sebenarnya PPBM. Okey. Jadi kita boleh katakanlah secara amnya ia adalah gandingan baru UMNO, walaupun ada MCA sana yang menang kerusi dan yang bertanding dan sebagainya, gandingan UMNO dan PPBM yang sememangnya musuh ketat, yang sememangnya dijangka tidak boleh bekerjasama, tidak boleh selesaikan masalah agihan kerusi di PRU 15, malah UMNO tidak mungkin atau dijangka tidak akan menerima Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Ya. Jadi sebenarnya keputusan Sabah ini amat menarik bagi saya. Sebab ianya sebenarnya pergandingan baru Pakatan Harapan ataupun serpihan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional lawan dengan Warisan Plus yang lebih kepada Pakatan Harapan. Okey. Dan keputusannya menang tipis. Ya, setakat inilah yang kita tahu menang 2 kerusi majoriti. Okey. Apa yang menarik? Sebab saya dah kata, saya ulang. Perbandingan saya adalah BN pada PRU 14 versus BN pada PRN Sabah. Warisan pada PRU 14 versus warisan pada PRN Sabah. Kita tolak DAP, kita tolak PPBM, kita tolak semua. Jadi apa yang menarik ialah prestasi Barisan Nasional jatuh mendadak dari segi perolehan kerusi. Jatuh mendadak. Okey? Itu kalau kita lihat di PRU 14, Barisan sahaja dapat berapa? Barisan dapat 29 tak silap saya. Itu pun dengan bantuan parti-parti Sabah. Tak ada parti-parti Sabah ni dalam Barisan Nasional, kantoi terus. Malah yang amat memalukan, Barisan berganding dengan PPBM atau tak apalah kita kata Perikatan Nasional lah, yang bekas Pakatan Harapan, menang lebih besar daripada Barisan Nasional. Ya. Kalau kita lihat di Slim dan Chini, saya dah buat perbandingan yang sama. Barisan tidak menunjukkan sebarang peningkatan walaupun bertanding calon bebas. Dalam PRN ini, Barisan bukan bertanding dengan calon bebas, malah calon-calon dari parti-parti yang berwibawa. Dan Barisan kantoi, jatuh mendadak, menunjukkan Barisan dah hanyut. Saya ulang ya, Barisan dah hanyut. Ini disebabkan isu-isu perkauman yang dimainkan oleh Barisan yang ditolak terus. Yang paling memalukan, Barisan, saya suka ulang benda ni. Barisan berganding dengan siapa? PPBM. PPBM bekas parti mana? Pakatan. Siapa yang mendahului? PPBM. Atau Perikatan Nasional lah. Sebab PAS tak bertanding. Jadi lebih pada PPBM lah. Jadi sekarang UMNO ni, korang tengah duduk bawah tapak kaki Muhyiddin Yassin. Dan dengan bantuan dia, sekalipun dia Perdana Menteri, menang majoriti tipis 2 kerusi. Dan ini yang paling menarik. Korang kata Tun Dr. Mahathir tidak diterima. Tapi Syafiq Abdal yang terang-terang berganding bahu dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad secara terbuka, menunjukkan prestasi yang hebat. Ya, kalau kita tolak DAP, menunjukkan prestasi yang hebat dari segi majoriti yang diperolehi di tempat-tempat tertentu, dan tidak jatuh pun prestasi warisan. Ya, dan orang Melayu kata
Okey, yang UMNO ni saya dah ceritakan berulang kali. Dia mainkan isu DAP. Okey. Dia mainkan isu DAP itu semuanya pembohongan. Ya, saya mengaku memang pernah jadi beberapa ketika DAP ada pemimpin-pemimpin DAP keluarkan kata-kata resis dan saya dah tegur dan benda tu dah habis, DAP tak duduk lagi dalam kerajaan. Tetapi UMNO menjadikan perkara sekecil ini tahap gunung. Dia memainkan isu resis dan sekarang walaupun DAP tak berada dalam kerajaan, tetapi asyik memainkan isu DAP. Now, sekarang DAP pakai logo warisan. Warisan ni menang banyak undi Bumi Putera Muslim. Walaupun DAP pakai logo warisan, ada tak prestasi warisan menurun? Langsung tidak. Malah di beberapa kawasan meningkat dengan mendadak. Apakah yang dimasukkan dari semua ni? Barisan Nasional tidak mungkin akan kembali sebagai satu gabungan yang ada calon Perdana Menteri dia sendiri dan sebagainya. Okey, kalau PRU diadakan. Itu satu. Itu pertama. Okey? So ini analisis ringkas sebab saya pun belum masuk dalam ya. Sebab we all have to be calm. Kita jangan cuba jam the gun. Kita jangan cuba beremosi. We have to be calm. Leadership is about calmness. Leadership is about patience. Okay? Sekarang kau dah lihat. Maknanya saya tak menipu. Saya rumuskan poin pertama saya. Prestasi Barisan Nasional amat teruk di Sabah. Buka mata, lihat sendiri. Okay? Kau ingat apa? Barisan akan setuju dengan calon PPBM untuk Perdana Menteri. Lepas ni kau lihat, Barisan akan setuju ke dengan calon Ketua Menteri Sabah dari PPBM? Dan itu pun andai kata Barisan dan PPBM membentuk kerajaan di Sabah. Sebenarnya kita tak tahu lagi. Jangan terburu-buru. Kita tak tahu lagi siapa yang akan jadi kerajaan. Sebabnya, saya cerita mengapa. Sebabnya, Barisan dan PN ataupun Barisan dan PPBM menang majoriti tipis dengan bantuan parti-parti sampingan yang merupakan parti Sabah. Sekarang kita nak lihat parti-parti sampingan itu masih akan kekal bersama GRS ataupun akan membentuk gabungan dengan Warisan Plus. Dan seandainya parti-parti sampingan daripada GRS membuat keputusan untuk membentuk parti kerajaan dengan Warisan Plus, jangan guna alasan ada MP lompat. Sebab itu bukan namanya MP lompat. Itu adalah parti yang dah berpuak ubah sokongan dia. Okay? Dan saya tak salahkan mereka. Sebabnya BN secara sendirinya satu gabungan gagal teruk di Sabah. Perikatan Nasional sebagai satu gabungan yang sebenarnya PPBM gagal teruk di Sabah. Mereka berpaut pada siapa? Parti-parti sampingan yang parti Sabah. Manakala Warisan yang merupakan parti Sabah tidak jatuh sedikit pun prestasi dia, biarpun ada DAP di dalamnya, menang jumlah lebih banyak kerusi daripada PRU 14 dan banyak sokongan Bumi Putera Muslim. Itulah tahap penolakan orang terhadap Barisan Nasional. Dan sebelum saya akhiri sidang tergempar ni, ya, Anwar Ibrahim secara langsung atau tidak langsung telah sabotaj PKR di Sabah. Dia sebenarnya, benda ni saya nak cerita tapi saya tak nak cerita sebab saya tak nak ganggu gugat kempen Shafie Apdal. Dia sebenarnya, kelentong kononnya ada sokongan majoriti bukan hanya untuk memperdaya ahli parlimen agar mereka menandatangani akuan bersumpah untuk menyokongnya. Dia turut melakukan demikian sebab dia jangka Warisan Plus akan pegang Sabah. Dan seandainya Warisan Plus pegang Sabah, dia akan isytiharkan bahawa rakyat Sabah memilih Warisan Plus sebab mereka teruja
bahawa Anwar bakal dilantik menjadi Perdana Menteri ataupun menjadi calon Perdana Menteri. Tetapi akhirnya apa yang awak lihat? Akhirnya terbukti nombor satu, kenyataan Anwar telah sabotaj PKR. PKR prestasi dia dari kalangan parti-parti hebat, ya, iaitu Barisan Nasional, PPBM dan sebagainya, kan, paling teruk di Sabah. Kejatuhan PKR paling teruk. Yang paling hanyut ialah PKR. Kedua, Barisan Nasional. Itu satu. Kedua, kemampuan warisan untuk menunjukkan prestasi lebih tinggi. Kalau kita tolak DAP, maknanya kita lihat majoriti yang dimenangi oleh warisan di kerusi-kerusi tertentu. Dan kemudian apabila kita pertimbangkan bahawa dengan adanya DAP sekalipun yang dulu kononnya dikatakan menguasai Mahathir, berita palsu, ya, tetapi dulu UMNO memainkan berita palsu, kononnya DAP mengawal Mahathir. Dengan mengambil kira faktor-faktor ini dan prestasi hebat warisan biarpun ada DAP, sokongan Bumiputra Muslim biarpun ada DAP, dan biarpun Bumiputra rakyat Sabah tahu bahawa warisan bersama Mahathir, menunjukkan sebenarnya rakyat menerima Tun. Bukan seperti diwar-warkan. Sebab saya dah beritahu berulang kali. Banyak komen yang kau baca di media sosial adalah dari satu kumpulan cyber yang amat besar yang ditaja. Banyaknya juga dapat arahan daripada Rosma. Banyak dapat arahan daripada pihak-pihak tertentu untuk membanjiri media sosial agar pihak-pihak lain yang benar-benar ingin membuat kenyataan yang baik, yang bijak, akan rasa takut untuk berbuat demikian. Sebab nampak semua kenyataan hina Tun. Okay? Sebenarnya orang yang komen dalam media sosial tak sampai pun 0.1% pengundi. Keputusan ini menunjukkan Tun Dr. Mahathir amat diterima dan Anwar dah hanyut. Saya ulang, Anwar dah hanyut. Anwar, if you are watching this, you are a has-been. Saya nak tunggu bilalah Anwar nak pergi menghadap aku. Ya? Dia nak kelentong apa sebenarnya? Dia nak kelentong apa sebenarnya? Saya pun boleh, kalau andai kata saya ni presiden parti lah, saya pun boleh minta untuk menghadap aku. Kemudian saya beritahu rakyat, saya buat satu press conference. Oh, saya ada sokongan majoriti. Kemudian apabila menghadap aku, memang betul saya bawa dokumen. Satu surat je. Ni memang ada sokongan majoriti, tapi sebenarnya tak ada bukti. Kemudian, at the most pun, Agung akan kata, okey, sekarang saya nak kamu bawa bukti sahih semua orang yang sokong. Itu je. Okey? Anwar dah kantoi. Okey? Anwar dah kantoikan bukan diri dia sendiri, bukan hanya partinya sendiri. Dia dah kantoikan maruah dia. Dia dah kantoikan apa jua cebis harapan yang tinggal untuk dia menjadi Perdana Menteri. Dan saya ambil kesempatan ini bukan untuk ucap tahniah kepada GRS, ya, sebab GRS ni akan berkecai. Dan gabungan yang kau lihat ni tidak akan wujud di PRU 15 kelak. Okey? Malah parti-parti Sabah yang terlibat tu tidak akan ada di PRU 15 untuk bantu Barisan Nasional. Okey? Jadi kesimpulannya, saya tidak akan mengucapkan tahniah kepada GRS, tetapi saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Datuk Seri Shafie Apdal dan Warisan Plus. Dan ini adalah petanda Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan hanyut di PRU 15. Sekaligus bermakna apa yang saya beritahu selama ini benar. Jadi kita tunggu dan lihat siapa akan bentuk kerajaan. But at this point of time, I don't care. Keputusan ini amat signifikan. Jangan benarkan pihak-pihak yang memegang kuasa untuk putar belit dan beritahu kami menang, ini menunjukkan rakyat terima dan apa-apa. Cuba minta mereka sangkal apa yang saya baru beritahu tadi. Bahawa
Sebenarnya ini adalah petanda Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan hanyut di PRU 15.